Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton yang saya hormati, bertemu lagi kita dalam ceramah online. Kali ini kita bawakan panel-panel yang seterusnya. Kali ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Jeffrey Mahmudi. Baik, jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panel yang saya rasa tidak perlu lagi saya memperkenalkan siapa panel kita ini. Yang pertama yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, begitu juga dengan yang berbahagia Ustaz Jeffrey Mahmudi. Saya yakin semua penonton mengenali tokoh ilmuwan kita ini pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan fokus kepada tajuk kita pada malam ini. Tidak lupa juga kita raikan penyelaras kita Tuan Haji Muhammad Arsyad Ali dan tim yang menaja program kita pada malam ini. Moga-moga pahalanya sampai kepada apa yang diniatkan, dan juga jangan lupa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita niatkan setiap pahala yang ada di dalam majlis ilmu ini kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Moga-moga kita juga mendapat keberkatan dan kebaikan daripada majlis ilmu ini, insya-Allah. Baik tuan-puan dirahmati Allah, untuk tajuk yang kita akan bincangkan bersama dengan panel kita pada malam ini iaitu berkaitan dengan redha Allah adalah yang utama. Redha Allah, saya ulang lagi sekali, redha Allah adalah yang utama. Baik. Bila kita sebut dia redha Allah, adakah bermakna kita tidak perlu mencari redha manusia ataupun sebaliknya tuan-puan dirahmati Allah? Kerana ada setengah manusia dia fokus pada redha Allah, dia tak fokus pada redha manusia. Adakah itu jalan yang tepat? Ataupun ada orang dia fokus pada redha manusia tetapi dia tak kisah melanggar kemukaan Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan sama-sama bersama dengan panel kita, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim dan begitu juga dengan yang berbahagia Ustaz Jeffrey Mahmudi. Minta maaf. Baik. Jadi tanpa membuang masa tuan-puan dirahmati Allah, untuk pendahuluan pada malam ini saya serahkan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk memulakan perbicaraan tajuk kita pada malam ini. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya muliakan Da'i Ahmad selaku moderator, yang dimuliakan Ustaz Jeffrey Mahmudi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni Allah Ta'ala yang menjadikan. Disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran, setiap hari Jumaat kita baca asal usul kejadian kita min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Disebutkan berkali-kali kejadian kita ni daripada Adam, khalaqahu min turab. Disebutkan kejadian kita dalam keadaan ahsani taqwim, dan yang menjadikannya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang membuat kita. Mereka bentuk kita. Yang kita nampak sekarang ni rupa kita di luaran. Kita tak nampak rupa kita dalaman macam mana. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran, wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala sebut dialah. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kepada kita, dialah yang membentukkan rupa parah kita. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bentuk macam mana yang Allah Ta'ala nak jadikan, dia yang buat. Kita tak ada campur tangan. Hidung macam mana, mata macam mana, dia yang buat semua. Jantung kita ni, sampailah semua otak semua ni, perasaan jiwa kita semua ni, Allah Ta'ala jadikan.
Bijak macam mana pun manusia ni nak buat manusia robot tak jadi. Dia jadi keras, dia tak ada jiwa, dia tak ada hati, dia tak ada perasaan. Nak buat mata, mata jadi tiruan, tak boleh kelip. Nak buat apa, tak boleh. Yang buatnya Allah saja. Kemudian, yang menguruskan rezeki kepada kita ialah Allah. Dalam perut ibu dapat rezeki lah. Dan bagaimana janin, baby dalam perut nak makan, Allah yang aturkan. Kita tak payah nak fikir budak dalam perut nak makan macam mana. Kita tak nak fikir mak-mak yang mengandung ni, budak ni nak suap ke mana atau tak payah fikir, Allah uruskan. Allah bagi makan daripada situ. Beranak-beranak, lahir-lahir saja beranak, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi susu lah. Tak payah nak fikir macam mana mak tu nak supply susu dalam dada dia. Allah uruskan. Dan tak payah nak ajar kepada budak tadi. Letak saja mulut, maka pandailah dia mencicip susu ibu dia. Sampailah Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Dia yang bagi rezeki kepada kita. Sehinggalah kita meninggal dunia. Urusan rezeki, udara, makanan, minuman, hujan, Allah Ta'ala yang tentukan. Selagi mana engkau hidup, selagi itulah engkau mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah jadikan alam daripada matahari, langit, semuanya Allah Ta'ala jadikan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berjalan pada paksi yang ditentukan, rel yang ditentukan. Allah Ta'ala sebut langit diciptakan tanpa tiang, bighairi imad. Bulan, ada kalanya menjadi anak bulan, ada kalanya menjadi bulan purnama. Kal qamari, bulan purnama yang terang benderang, ataupun menjadi bulan sabit tandan yang tua. Semuanya Allah Ta'ala atur. Kita tak payah ambil tahu, Allah yang aturkan. Dan sampailah kejadian di alam, di bumi, Allah jadikan buah-buahan. Dia jadinya pokok kelapa. Daripada pokok kelapa tadi, tumbuhnya batang kelapa. Membesar, tegak, tinggi. Dijadikan buah nyoh, buah kelapa. Manusia tak tahu daripada mana jadinya buah kelapa. Macam mana boleh jadinya isi kelapa, air kelapa, tempurung kelapa. Manusia tak tahu. Tetapi semuanya itu adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya Allah uruskan. Tak payah ambil, kita tak tahu apa. Dia yang uruskan semua. Sehinggalah tuan-tuan, bila kita ini mati, Allah yang uruskan bagaimana kita berada di dalam kubur. Sehinggalah kita dibangkitkan kelak di hari kiamat. Kalaulah daripada awal penciptaan manusia sampailah kesudahnya kejadian manusia, pengakhirannya, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Rezekinya, nyawanya, semua di bawah kekuasaan Allah. Kenapa kita nak mencari redha yang lain daripada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bukan manusia yang menciptakan kita. Bukan orang yang menciptakan buah kelapa. Bukan manusia yang mentadbirkan matahari, bulan, bintang. Bukan manusia yang menguruskan nyawa hidup mati seseorang. Yang menguruskan segala-galanya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam yang menguruskan segala-galanya. Maka adalah wajib kepada kita mencari redha Allah, kasih sayang Allah,
persetujuan Allah dalam apa yang kita buat. Bukan kita mencari semata-mata redha manusia. Kalau itu yang kita cari, redha manusia, maka dibimbangi kepada kita ni jatuh kepada banyak perkara. Boleh jadi jatuh kepada syirik, jatuh kepada munafik dan sebagainya. Kerana mungkin akan mengagungkan, menyembah manusia, makhluk dan perkara-perkara yang lain. Jadi tuan-tuan, pedulikan apa kata orang. Pedulikan, benci ke suka ke orang dengan tindakan kita. Selagi mana yang kita buat itu semata-mata mencari maradatillah, mencari liwajhillah, maka buatlah. Mudah-mudahan Allah meredai kita di dunia sampailah di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kesimpulan yang kita boleh dapat daripada apa yang disampaikan yang berbahagia Datuk sebentar tadi, tuan-puan yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita memburu redha Allah berbanding daripada redha manusia. Kerana apa? Tuhan yang menciptakan kita daripada awal kejadian sehinggalah kesudahan hidup kita. Kita pegang keyword daripada yang berbahagia Datuk sebentar tadi. Moga-moga ia akan membina lagi kekuatan jiwa kita dalam memburu redha Allah. Baik, tanpa membuang masa, kita ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustaz Jeffrey Mahmudi. Jadi Ustaz, adakah salah kita mencari redha manusia? Kan? Sama ada redha itu adalah redha ibu kita, bapa kita, guru kita, ataupun tempat kita bekerja, ataupun sesama dengan pemerintah, ataupun sesama dengan para ulama, ataupun sesama rakan sekerja, ataupun dan bagaimana Ustaz? Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Dai Ahmad, yang saya hormati lagi saya kasihi, saya sanjungi Datuk Kazim Salih Alaihi Muhammad, dan tak dilupakan Salih Alaihi Muhammad Abang Haji Arsyad yang menjadi Salih Alaihi Muhammad, dia panggil apa tu pengurus, penaja, ya, penyelaras. Penyelaras. Cari buat tu tak jumpa. Aduh, subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah, sebab terpegun dengan segmen Datuk Kazim. Brori Marantika. Ustaz Jeffrey dah gatal dah muka ni. Gatal dah. Dia kalau ada yang ni, dia nampak muka runcing sikit. Oh. Macam kami ni, kami tak ada ni nampak kembang bulat je tu. Bulan purnama. Bulan purnama. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sallallahu alaihi wasallam, man ittamasa ridha Allahi bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa man ittamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang mencari redha Allah, barang siapa yang mencari redha Allah, sekalipun memperolehi kemurkaan manusia. Siapa yang cari redha Allah, dengan dia cari redha Allah tu, manusia benci kat dia, manusia jadi tak suka kat dia, maka kata Nabi SAW, maka Allah akan mencukupkan kebergantungannya kepada manusia. Tapi kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari, sallallahu alaihi Muhammad, redha manusia, sekalipun memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah
akan menyerahkannya kepada manusia. Ini hadis ni Imam Ibn Hibban mensahihkan hadis ni. Nak faham, daripada kita faham daripada perkataan Nabi SAW ni simple aja. Kita nak Allah redha kat kita, tapi pada masa yang sama disebabkan kita nak Allah redha kita tu, manusia jadi tak suka kat kita. Manusia tak kena dengan jiwa manusia, tak kena dengan apa yang manusia harapkan daripada kita. Maka apa yang akan kita dapat? Allah akan cukupkan kebergantungan kita ni terhadap manusia. Tapi ada orang yang dia tak kisah Allah redha kat dia ke Allah tak redha kat dia, dia tak kisah. Yang dia kisah ialah apa manusia kata kat dia. Apa manusia nak appreciate dia macam mana, nak menghargai dia. Satgi kalau dia buat tu manusia keji dia. Dia tak kisah Allah, dia kisah manusia. Maka kata Nabi SAW, Allah akan menyerahkan urusan dia kepada manusia. Mari kita tengok apa Syekh Al-Mubarakfuri sebut terkait dengan hadis Nabi SAW ni. Syekh Mubarakfuri kata apa? Dalam dia mensyarahkan hadis ini, dia kata, maksud Allah akan menyerahkan kepada manusia adalah Allah akan membiarkan manusia menguasainya sehingga dia itu akan disakiti dan akan dizalimi oleh manusia yang menguasai dirinya itu. Jadi kadang-kadang kita duk buat benda-benda macam ni, kadang kita tak sedang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita punya, masalahnya satu je kita ni. Masalahnya ialah kita sedap dengar pujian manusia. Kita sedap dengar, kita takut kejian manusia kat kita. Sebab benda ni benda kita beradab. Benda kita beradab. Kalau kita bagi sedekah sebagai contoh. Sallallahu alaihi Muhammad, Da'i Ahmad nah. Kita pergi bagi sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagilah RM1,000. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila bagi RM1,000 tu, orang kata kat kita, oh, alhamdulillah, terima kasih banyaklah bagi sedekahnya, masya-Allah, Rabbi, kami pun sangat memerlukan. Rasa macam mana? Rasa syok. Seronok, sedap kan? Tapi kalau orang tak beritahu, kita masuk dalam akaun, senyap-senyap, siapa pun tak tahu. Syok tak? Tak syok, tuan-tuan. Memanglah kita kata, tak apalah, ikhlas. Memang, tapi kalau nak banding dia dalam dua situasi tu, situasi orang puji, situasi orang kata, oh sedap, subhanallah, Muhammad. Tapi itulah sifat kita. Inilah yang menjadi penyebab kita selalu duk cari redha manusia sampai kita pinggirkan redha Allah SWT. Satu hari, kalau contoh, kita tengok ada kereta rosak tepi jalan. Kita pun pilih berhenti kat tepi kereta tu, kita kata dekat dia, pasal apa ni? Dia kata kereta rosak. Ni duk start tak hidup. Kita, oh ni kalau macam ni bateri. Kita pun tak apa. Abang masuk, abang masuk dalam kereta, abang on kunci siap-siap, abang masuk gear 2, senti tolak ke belakang. Kita pun senteng baju pembetul, ketayak apa semua tolak. Gugu tolak. Hidup bro, pi kereta tu. Brum tu turih pi je. Kok lah nak bye-bye, nak hai-hai bye-bye ke apa sikit, nak terima kasih apa. Turih pi lah bro. Kita nak kasar lagu mana? Kita dicekok pinggang kat belakang, kita kata kuajak, betul lah kot. Kan? Kita tak puas hati. Selagi balik rumah kita muka macam tu. Lagi bini kita kata, pasal apa ni awak muka sampai lagu tu? Dia kata, dia tu, kita tolong dia, kita tolak kereta dia apa semua, ada kau nak terima kasih pun tak. Kita kata, Salih Semat. Tahu pasal apa kita kecewa, tahu pasal apa kita sakit hati. Pasal kita tolong dia tu, kita mengharapkan dia menghargai kita. Padahal, kalau kita buat tu kerana Allah, dia nak kata terima kasih ke? Dia tak kata terima kasih ke? Bahkan dia boleh patah balik, dia kata apa tolak pun lembab. Dia maki kita pula kat atas. Pun kita tak berasa apa. Tak pasal apa? Pasal kita buat bukan pasal dia. Kita buat pasal Allah. Kita buat kerana Allah. Tapi sifat manusia satu. Hati dia sentiasa mengharapkan manusia menghargai. Sedap dia bila manusia memuji. Sakitnya bila manusia mengeji. Sebab tu sampai satu tahap, apa yang kita buat? Kita ketepikan redha Allah. Tak apa, dia kata Allah Maha Pengampun. Tak apa, Allah faham apa yang ada dalam hatiku. Yang paling penting ialah apa manusia kata kat dia. Maka kalau kita buat macam ni, apa yang Allah akan buat kat kita, Allah akan lepaskan kita supaya manusia nanti akan tindas kita dan manusia akan zalim dekat kita.
Allah. Berkata pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Ar-Raghib dia kata. Dia kata salli ala sayyidina Muhammad, maksud redha hamba kepada Allah. Maksud hamba redha kepada Allah tu macam mana? Dia kata manusia kata apa pun biar pergi kat depa lah. Manusia nak puji ke, manusia keji ke, aku tak kisah, yang penting aku mengharapkan redha Allah. Maksudnya apa? Kata ulama ni ialah subhanallah salli ala Muhammad. Hamba itu dia tidak benci kepada qada dan ketentuan Allah yang berlaku atas diri dia. Kalau nak cerita redha ni macam mana? Apa yang Allah takdirkan kepada dia tu dia setuju berlaku. Dia sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak komplain banyak. Dia kata yang ni tak kena, yang tu pasal apa Allah, pasal apa je. Subhanallah. Datuk Kazim tengok dah hari tu video 2-3 hari lepas yang dia tu pi bagi kat gelandangan tu. Tengok tak? Nak tengok. Dia kata ni Allah yang hantar ni. Ni Allah. Oi, sedap punya kan. Aduh. Kita gerak duk tengok. Nak komen. Tak jadi kot lain dengar tengok lah, baca komen orang je dah. Aduh, subhanallah. Dia macam-macam kadang-kadang lah Allah SWT. Kita sebab salah tu kan. Kalau sentuh kok ni tak kena tau ni. Sentuh kok ni tak kena yang ni. Dalam kereta tadi duk tengok ada Salih Muhammad ada ustaz ni menasihat yang diserang ustaz tu macam ya Allah Rabbi, kita sampai tak sanggup nak baca komen-komen yang Masya Allah, sebab salah kita ni. Tapi subhanallah salih ala Muhammad, ada orang yang sungguh dia tak kisah apa orang kata kat dia. Dia tak kisah. Dia tak mengharapkan pujian manusia, dia tak mengharap, dia tak heran dengan kejian manusia. Yang dia kisah ialah apa yang Allah nak kata kat dia. Ya. Apa yang takdir. Saya teringat Datuk Kazim selalu sebut, kita buat baik orang kata, kita buat jahat orang kata, baik kita buat baik. Tu kalam Datuk Kazim yang saya boleh tumpang tui orang utara kata. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hamba bila dia redha pada Tuhan dia apa saja ketentuan penyusunan Allah dalam kehidupan dia, dia terima dan dia sentiasa bersangka baik. Salli ala Muhammad. Adapun redha Allah kepada hamba dia pula, apa yang dia akan dapat. Yang ni poin paling penting yang kita kena faham. Bila Allah redha kat kita, apa yang kita akan dapat, kata ulama ni, ialah Allah akan memastikannya sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Satu perkataan yang sangat simple tapi subhanallah, hidup kita dalam bimbingan dan panduan Allah. Allah tak akan izin kita untuk buat maksiat. Allah akan sentiasa mendorong kita, memberikan jalan-jalan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan. Bila sahabat Nabi SAW nama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata kat Nabi SAW, dia tanya, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhulul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku cara untuk aku dekatkan diri aku kepada syurga dan jauhkan aku daripada neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim. Benda yang kamu tanya ni besar sangat. Tapi Nabi kata, Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Maksudnya beruntung bila Allah redha kat kita, semua jalan kebaikan Allah bagi kat kita. Kita nak buat ibadat mudah, kita nak salli ala Muhammad, nak bangun qiyamul lail, Allah pemudah. Kita nak puasa sunat, Allah pemudah. Kita nak baca Quran, Allah bagi mudah. Semua jalan kebaikan yang kita nak buat, semua Allah permudah. Dan Allah tak akan izin benda-benda maksiat untuk kita lakukan. Ini bertuahnya orang yang dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak poin yang kita boleh dapat. InsyaAllah daripada masa ke semasa nanti, esok pun kita ulang lagi untuk dapatkan pencerahan yang terbaik dan memahami setiap kalam yang saya menarik tadi di hujung perkataan yang berbahagia Ustaz
Jeffrey sebentar tadi, tuan-puan dirahmati Allah, apabila satu orang itu mendapat redha Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah untuk terus taat kepada Allah, dan kemudian dia akan dihalang oleh Allah sendiri untuk dia tidak lagi melakukan kemaksiatan. Ini kita pegang, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada penonton yang membajiri komen-komen kita pada malam ini. Terlalu banyak sampai saya tak tahu nak baca yang mana. Luar biasa komen yang ada yang tulis catatan, ada yang memberi salam, ada yang mengucapkan Allahu Akbar, terkesima dengan ucapan-ucapan kita punya panel pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi saya mengalu-alukan kepada penonton sekalian untuk menanyakan soalan ataupun mengajukan soalan kepada panel kita pada malam ini. Jadi kita doa sama-sama moga suara yang berbahagia Datuk diberikan kesembuhan. Jadi tadi Datuk dah komen dah, saya sempat baca tekak perit. Jadi macam mana Datuk? Boleh kita teruskan? Boleh. Baik, jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, soalan yang seterusnya mungkin ini salah satu daripada kemuskilan yang sering berlaku di kalangan masyarakat kita. Ada setengah orang dia keliru Ustaz, yang bahagia Datuk. Sama ada nak fokus pada redha isteri ke redha mak dia sendiri. Jadi macam mana permasalahan seperti ini Datuk? Silakan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, persoalan yang dikemukakan oleh Da'i Ahmad itu ialah persoalan yang selalu berlaku dalam masyarakat. Dan selalu saya ingatkan pada tuan-tuan, dalam Islam jawapan semua dah. Tidak ada satu benda yang ditinggalkan dalam Islam. Sebab itu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. Maknanya keseluruhannya adalah Islam. Tidak ada istilah saya confused, saya keliru, saya serba salah, saya tak tahu nak cakap apa, saya tak tahu nak buat yang mana satu, saya tak tahu nak pilih yang mana satu. Tak ada. Yang tak tahu nak pilih mana satu tu Manisa, anak Haji Bakhil. Yang mana satu idaman kalbu, tidak tertahan menanggung rindu, mungkinkah jauh beribu batu atau di balik awan yang biru. Nak pilih jodoh tu pun tak payah keliru sebenarnya. Islam dah ajar dah nak pilih yang mana. Tak payah nak keliru tuan-tuan. Jadi kalau kita kata saya keliru Ustaz, nak dengar cakap isteri ke nak dengar cakap mak? Nak dengar cakap bapak ke dengar cakap mak? Nak dengar cakap mak mertua ke mak kandung? Luah mati mak, telan mati bapak. Tak ada istilah tu tuan-tuan. Dalam kita. Kita ada jawapan-jawapan kita. Sebab kita ada petunjuk. Kita ada tempat reference kita. Tempat untuk refer kita. Sebab itu petunjuk yang paling besar, petunjuk yang datang daripada Allah. Namanya Al-Quran. Dan yang dibawa oleh Nabi kita. Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah kamu apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, Tuhan kamu. Jangan ikut yang lain sebagai pimpinan kamu. Allah kata jangan ikut yang lain sebagai pimpinan. Masalah kita sekarang ni, kita cakap kita nak redha Allah, tapi tak mau ikut pimpinan Allah. Tunjuk aja Allah. Bila masa Allah nak redha pada kita? Jadi, di dalam bab ini, kita kena lihat. Yang pertama, sebagai seorang suami, mak dia itu adalah mak dia. Dia tak putus hubungan langsung dengan mak dia. Walaupun dia telah berkahwin dan mempunyai isteri. Kewajipan kepada dia untuk terus berbakti kepada ibunya. Begitu juga dalam masa yang sama, hendaklah dia berbuat baik kepada isterinya. Melainkan, kalau ibu bapaknya menyuruh dia melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak,
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua-duanya menyuruh kamu melakukan syirik kepada Allah dan disuruhnya pula mereka itu tanpa ilmu yang ada pada mereka, janganlah kamu taat kepada kedua mereka. Iaitu Allah ajar. Selagi mana arahan mak bapak tadi tak bercanggah dengan arahan Allah Ta'ala, ikut. Abang, kita ni dah boleh rentah negeri, saya nak pergi ke Port Dickson bang. Contoh. Dalam masa yang sama, mak pula cakap, Leman, kamu tu dah boleh rentah negeri. Baliklah. Mak rindu pada kamu. Pening Ustaz, isteri ajak pergi PD. Mak pula masa ni lah dia nak panggil pun. Saya pening kepala Ustaz. Mana satu ni Ustaz? Baliklah kampung. Mak panggil. Dan isteri tadi kena faham lah. Mak mertua dia panggil. Abang nak kena balik. Mak panggil abang. Abang tu memang sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Ya, sebab itu mak dia. Habis tu yang saya ni, besok awak boleh pergi PD, minggu depan awak boleh pergi PD. PD tu tak mati, yang mati orang. Mak mati boleh bila-bila masa, boleh mati. Port Dickson dah berpuluh tahun tu ada situ. Ada je pantai. Tak boleh pergi minggu ni, minggu depan kau pergilah. Berbakti pada mak itu dapat kebaikan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, dalam Islam dia ada jawapan. Dia takkan timbul satu masalah. Maka jawapan yang kita pilih itu, kalau kita ambil jawapan itu bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, sudah pasti dia mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ambil yang Allah kata, hak Nabi kata, buat. Maka redha Allah akan mengiringi kita. Tapi kalau kita buat benda Allah tak redha, Nabi tak redha, bala Allah yang menanti kita. Allahu Akbar. Murka Allah yang akan menunggu kita. La haula wala quwwata. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak cakap pada tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala sebut kepada kita, kita ni ilmu tak ada. Kita ni ilmu tak ada. Walaupun kita doktor, PhD, Profesor Ulung, Profesor Agung, macam-macam sekarang ni. Hadiah Nobel sana, hadiah Nobel sini. Saintis ulung lah apa, bala semua. Ulama lah, tok guru lah apalah. Allah kata, kamu tak tahu. Yang tahu aku ya, kata Allah. Allah sebut benda dalam Quran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tu mengetahui sedangkan kamu tu tidak mengetahui. Bila Allah sebut macam tu, bukan setakat dengan kita, dengan malaikat pun Allah cakap. Aku lebih mengetahui, kata Allah dengan malaikat ni. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata aku tahu, hang tak tahu. Aku lebih mengetahui, kamu tu tak tahu, kata Allah. Maka di mana kita nak cari redha Allah? Ayat 216 Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala sebut apa kepada kita dalam ayat 12? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin benda yang kamu kata tu baik pada kamu, sebenarnya dia tidak baik pada kamu. Benda yang kamu sangka tak baik pada kamu, itulah yang baik pada kamu. Benda yang kamu sangka tak baik, itulah yang baik pada kamu. Allah sebut benda ni dalam Quran, tuan-tuan. Kadang-kadang benda yang kita benci, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu benci itulah yang baik pada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu suka, itulah benda yang tak baik pada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui, kamu tu tak tahu, kata Allah. Sebab itu redha di sini Allah Ta'ala sebut. Apa ketentuan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, itu terbaik. Tapi Ustaz, saya tak mau ni Ustaz, saya minta yang lain. Nampak?
Saya tak minta ni Ustaz, tapi Allah bagi hak ni. Yang Allah bagi itulah yang terbaik. Ingat balik kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Kalau aku berdoa, Allah makbulkan doa aku bersyukur kerana Allah memakbulkan permintaan aku. Kalau aku berdoa, Allah tak makbulkan doa aku lagi bersyukur kerana itu adalah kehendak pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik pada aku. Kita cuba hari ni kalau doa tak dapat, marah, kecewa, perah menongging, kita tak pernah redha pada Allah. Kahwin berbelas tahun tak ada anak, kita marah pada Allah. Itu satu makcik dia kata, Ustaz, saya kahwin dah belas tahun tak ada anak. Tak tahulah siapa nak doakan saya lepas saya mati. Saya kata, makcik, Allah bukan sebut anak aja yang mendoakan pada mak pak dia lepas mati pahala berpanjangan. Nabi Muhammad sebut ada 7. Hak anak tu ada 1. Makcik tak ada 1, ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Air, sungai, parit yang makcik alirkan, makcik dapat pahala berpanjangan. Mushaf yang makcik letak di masjid, letak di surau, letak di budak tahfiz duk baca tu, dapat pahala berpanjangan. Makcik benakan tempat orang duk berteduh daripada hujan panas apa semua tu, makcik dapat pahala berpanjangan. Ilmu yang makcik manfaatkan, dapat pahala berpanjangan. Sedekah jariah yang makcik buat, pahala berpanjangan. Jangan hanya nampak anak tak ada saja. Sekurang-kurangnya makcik, Allah tak soal makcik, kenapa makcik gagal jaga anak makcik ketika hidup dalam dunia. Sekurang-kurangnya dosa berjaga anak tak betul, Allah tak soal. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang kita suka benda tu, Allah tak bagi. Itulah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita benci benda tu, kita dapat pula yang tu. Hak itulah yang kita tak suka, yang itulah kita dapat. Kadang-kadang itulah yang terbaik untuk kita. Sebab itu, balik kepada konsep redha. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah berikan pada kita, itulah yang terbaik pada kita. Sebab Allah mengetahui, aku tidak mengetahui. Yang mengetahui hanyalah Allah. Aku sebagai makhluk, aku terima, aku redha apa yang Allah putuskan kepada aku. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Masya-Allah tuan-puan dirahmati Allah, sedar tak sedar kita dah hampir 40 minit kita live pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi apa pun yang berlaku tuan-puan, di dalam agama kita ada jawapannya. Cuma tadi ada yang tanya soalan Ustaz. Dia ada mak mertua. Mungkin Ustaz sambung. Dia ada mak mertua, tapi kadang-kadang mak mertua dia ni suka masuk campur dalam urusan rumah tangga dia dengan suami. Ni soalan daripada seorang perempuan. Kadang-kadang sampai satu tahap tu bila gaji masuk, mak mertua dia suka buka dompet dia untuk tengok berapa banyak suami dia bagi duit dekat si isteri dia. Mungkin Ustaz boleh sambung daripada persoalan seperti ini. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz Jeffrey. Saya punya jawab ke? Oh, insyaAllah. Saya ingat jawapan tu lebih sesuai Ustaz Datuk Kazim jawab kot. Saya nak bagi peluang Datuk Kazim jawab sikit. Komen yang tu. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Ustaz Jeffrey, tuan-tuan. Yang mak mertua sibuk benda apa? Kan? Biarlah anak-anak tu hidup sekeluarga, bagaimana nak mentadbir rumah tangga. Kita sebagai orang tua ni nasihat. Bukannya kita yang tolong menguruskan mereka pula. Mereka lah yang pandai menguruskan. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok tak betul, kita nasihat, kita perbetulkan. Kalau kita tengok bahagia, kita tumpang bahagia. Kalau kita tengok mereka tak bahagia, kita tolong. Bila kita terlalu masuk ambil tahu, sampai pergi selongkar beg menantu, dompet menantu, selongkar beg anak balik pada Langkawi, belikan batik overlay untuk dia, overlay untuk isteri dia. Benda ni bukan jadi baik, jadi gaduh. Cukuplah. Jadi makcik-makcik,
Kalau rasa sayang pada anak tu, kita nak bahagia, kita tolong membahagiakan. Bukan tolong menjadikan rumah tangga anak kita makin parah. Cukuplah. Banyaklah kita duk dengar cerita mak bapak ni sampai satu tahap tak boleh tidur dengan isteri pun dah. Allah. Kita tidur dengan dia. Yang ni saya jumpa. Dia panggil anak dia, teman dia tidur. Nganga isteri dia seorang-seorang. Ni pun ada juga. Aduh, kena sabar banyak abang-abang kita berhadapan dengan mak yang macam ni. Mungkin dia kurang kasih sayang. Allah. Kalau ada mak macam ni, ustaz mai hantar ke sekolah saya. Saya bagi menikah, selesai masalah. Banyak calon kosong sini. Cik Hamzah ada, bagi ke Cik Hamzah. Selesai masalah. Yang kedua, pada anak-anak dan menantu, sabarlah. Tu mak mertua kita, tu ibu kandung kita. Kita dah tahu dah mak kita jenis macam tu. Saya suka nasihatkan pada tuan-tuan, layan orang mengikut IQ dia. Layan orang mengikut IQ orang yang kita nak layan. Kalau kita layan mengikut IQ kita, mampu kita. Kita dah tahu dah mak kita ni kalau balik pada Langkawi, balik pada berjalan, mesti dia check dekat isteri kita bagi apa, dekat dia bagi apa. Kalau dah tahu macam tu, dah buat siap-siap dah. Untuk mak ni aku kena bagi ni. Tunjuk depan-depan dekat dia. Hak isteri pula kena bagi sorok-sorok. Sagi aku mak terasa. Minggu depan ke, simpan dalam bonet kereta ke apa ke. Besok mak balik, baru bagi. Supaya hati mak ni tak terasa. Kalau tak pun bahagi depan-depan mak dia. Untuk mak satu, untuk isteri saya satu. Mak suka. Lagi suka mak tu kalau untuk mak satu, untuk isteri saya tak balik apa mak. Badan muka dia. Lagi suka mak. Mak macam ni pun kena cekek ni tuan-tuan. Tu menantu kita makcik. Oi. Kita layanlah macam anak kita. Jadi kita layan mak kita ni mengikut dia punya IQ dia. Mengikut dia macam tu. Jenis macam tu. Cerita dia elok-elok. Bagi dia terang-terang. Kadang-kadang kita bagi sorok-sorok pun dia tak nampak juga. Ada yang bagi terang-terang dia tak nampak juga. Jadi layanlah ikut mak ni mengikut dia. Kalau tuan-tuan nak ikut hak tuan-tuan dia payah. Ikut dia. Kita layan kerenah dia. Ikut IQ dia. Mudah-mudahan macam Nabi sebut pada kita. Orang perempuan ni jadi pada tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau serikkan dia, dia akan jadi patah. Kalau kau kepak lagi dia, lagi patah. Kau layan dia elok-elok. Kau belai dia elok. Kau dah tahu dia bengkok. Kau layan dia ikut kebengkokan dia. Kau pasti rasa seronok dengan dia. Wallahu'alam. Wallahualam. Tergelak saya bila dengar Datuk. Ramai yang tergelak kat sini. Setuju semuanya. Masya Allah. Baik tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah layan manusia ikut IQ dia tuan-puan dirahmati Allah. Baik, seterusnya saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz Jeffrey. Tadi ada satu orang ditanya soalan Ustaz. Dia tanya macam mana kita nak keluar daripada suka kepada pujian-pujian yang sebentar tadi yang Ustaz sebut tadi. Nak keluar supaya kita memang fokus pada redha Allah. Tapi kadang-kadang ada setengah orang dia tak boleh. Dia nak juga pujian, ucapan terima kasih, belayan dan sebagainya. Baik, dipersilakan Ustaz. Terima kasih Dai Ahmad, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Tadi saya passing baton tu. Dai Ahmad passing kat saya passing balik kat Datuk. Selamat saya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah saya teringat akan pesanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada Rabi' Salih Al-Asi Muhammad yang dinukilkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya dan juga Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Ridhan nas ghayatun la tudrak." Nah, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, redha manusia ni, Salih Al-Asi Muhammad, redha manusia ni merupakan satu matlamat yang kamu takkan mampu untuk capai. Betul, memang perkataan Imam Syafi'i tepat sekali. Ya tak? Redha manusia ini merupakan satu matlamat yang tidak mungkin mampu kamu capai. Maka kata Imam Syafi'i, maka hendaklah kamu melakukan sesuatu, Salih Al-Asi Muhammad, hendaklah kamu melakukan apa-apa yang baik untuk diri kamu dengan bersungguh-sungguh. Ini kerana sesungguhnya tidak ada jalan untuk sampai kepada keredaan mereka
yakni manusia. Pesan Imam Syafi'i pesan yang mudah kita faham. Dia kata apa? Kalau nak cari redha manusia sampai bila pun kamu tak akan dapat redha manusia tu. Manusia ni dia puji kita bila dia sayang kat kita. Semua benda kita buat semuanya elok. Kentut pun wangi, bau strawberry. Kan? Tapi lepas dia tak suka kat kita, semua benda pun tak kena. Sepanjang duduk dengan dia, sepanjang apa saja kebaikan yang kita buat, satu pun dia tak ingat dah. Sebab apa? Sebab bila benci dah mula bertapak dalam hati. Sifat manusia macam tu. Maka selagi kita cari kepada keredaan manusia matlamat untuk meletakkan matlamat untuk manusia redha kat kita, sampai bila pun kita tak akan capai matlamat tu. Kita tak akan berjumpa dengan matlamat tu. Maka apa yang Imam Syafi'i pesan kat kita? Imam Syafi'i pesan kita, buat apa yang kamu rasa betul dan baik untuk kamu. Buat dia sungguh-sungguh. Tak payah duk cari jalan untuk manusia redha kita, sebab kamu tak akan berjumpa jalan tu. Baik tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tanda Allah redha kat kita? Ini pun kita nak tahu juga. Salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu benda nama riak tau. Riak ni. Riak ni kali ada dalam diri kita. Kau kena buang riak. Bila tak ada riak dalam hati ni, pujian manusia, kejian manusia, keduanya tak memberi kesan pada hati dia. Selagi pujian manusia beri kesan, kejian manusia memberi kesan, selagi itu dalam hati kita ada satu benda nama riak. Urusan kehidupan kita terikat dengan manusia. Nak kena cabut, buang benda tu. Manusia puji pun tak ada masalah kat dia. Manusia keji pun tak ada masalah kat dia. Melakukan sesuatu perkara untuk mengharapkan pujian manusia, itu riak. Meninggalkan sesuatu kerana takut dicela manusia, itu pun riak. Jangan duk anggap kita buat sesuatu manusia puji je setakat tu je. Tak. Kita tinggal satu benda pun sebab takut manusia keji kita. Saya duk terfikir lah ni Datuk dan Da'i Ahmad. Kita lah ni banyak guru WhatsApp banyak. Lepas tu ramai pula orang yang kita buat kutipan untuk tolong ni sahabat kita ni. Kita buat kutipan, tolong masukkan nama masing-masing, masukkan jumlah berapa yang nak dia sumbangkan. Lepas tu selepas bank in, tolong tanda kat hujung tu right, tik, nombor akaun tertera dekat bawah apa sebagainya. Subhanallah. Apa yang kita buat? Waktu tu bila kita dapat, kita dapat apa? Sagi kalau aku bagi RM1, orang kata aku kedekut sangat. Sagi kalau aku bagi RM100, main riak pula dalam hati aku ni. Sagi kalau aku tak buh nama sagi, orang kata aku ni apalah haji ni sampai tak buh nama kedekut. Tek Dua Masin. Sagi orang kata pula, serba salah nak buat lagu mana? Buh pi lah. Kot sagi kalau tak buh sagi orang kata pula. Dia bubuh nama dia sebab dia takut orang kata. Dia bubuh nama dia sebab dia takut orang kata. Maka tu nak sebut tu, nak sebut lebih lagi jadi hukum pula. Tapi macam itulah, kita buat sesuatu ataupun kita meninggalkan sesuatu, sama ada orang mengharapkan orang puji kita ataupun kita takut celaan. Itulah riak. Subhanallah tuan-tuan. Macam mana nak buat? Habis Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Nak kena letak nama. Dah mereka suruh letak nama sedikit senang mereka nak monitor. Habis letak nama tu pasal apa? Pasal mereka keji ke? Tak. Pasal mereka suruh ke? Pasal mereka puji ke? Tak. Habis buh nama pasal apa? Pasal untuk memudahkan pengurusan. Adapun niat aku ni, masuk ni kerana Allah. Bukan pasal apa-apa. Betul ke Datuk saya sebut tu? Kan? Saya cuma, bukan pasal apa-apa. Kita, pasal apa lama haji tak pergi masjid? Yalah pergi masjid lagi orang kata aku duk tunjuk-tunjuk pula. Saya lihat semua. Pergi masjid. Pasal pergi masjid? Pasal Allah suruh. Kerana Allah. Bukan pasal orang puji. Bukan pasal orang keji. Tu nak didik hati. Buang benda tu. Yang nak cari tu redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis, Dr. Rusuh Qadawi kata, bila kita buat
Bila kita usaha untuk mendapatkan redha Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ingat kita sebut tadi ni. Nak cari redha Allah ni, kalau sebut tanda kita redha ke Allah, apa saja ketentuan Allah dalam hidup kita, kita redha belaka. Kita terima belaka. Kita syukur belaka. Satu perkataan Nabi SAW ajak. Dia ada satu kisah, saya terbaca satu kisah. Ada seekor burung. Burung ni, dia dah hilang habis dah dia punya bulu-bulu dia. Hilang habis bulu-bulu dia. Dia sakit burung ni. Duduk terdampak dekat tengah padang pasir. Tak ada benda nak makan, tak ada benda nak minum. Duduk mengeluh je, aduhlah, awaklah Allah bagi aku macam ni, pasal apalah Allah buat aku macam ni. Lalu tiba-tiba ada seekor burung lalu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seekor burung lalu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Burung ni, sallallahu alaihi wasallam nampak ada burung ni duduk teruk dekat dalam tu. Dia pun singgah pergi tengok. Burung ni kata dekat dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kamu ni nak pergi mana? Burung yang sakit ni tanya dia. Dia kata, aku ni nak pergi ke syurga, dia kata. Aku nak pergi jumpa para malaikat. Aku nak pergi tempat yang indah, dia kata. Boleh tak hang tolong tanya saat dekat malaikat tu, pasal apalah aku ni jadi lagu ni? Sampai bila aku nak duduk dalam situasi macam ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai bila aku nak duduk dalam situasi macam ni? Lalu subhanallah, dia kata, tak apa. Nanti aku sampai kat sana, aku tanya malaikat. Sampai bila hang nak duduk dalam situasi macam ni? Dia pun pilih berjumpa dengan malaikat tu. Malaikat tu bagi tahu dekat dia, dia akan duduk dalam situasi tu panjang lagi. Jauh lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia sebut satu perkataan, nescaya hidup dia akan tenang. Dia akan dapat segala nikmat walaupun posisi dia, takdirnya begitu. Apakah perkataan tu? Perkataan itu, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu baliklah si Salih Semak burung ni. Singgah-singgah. Dia kata apa? Malaikat tu pesan, hang ni panjang lagi, hang akan duduk dalam situasi macam ni. Allah, sampai bila lah aku nak duduk lagu ni, tak seronoknya, tak syoknya, tak bestnya. Tapi malaikat pesan, kalau hang sebut satu perkataan ni, apa saja situasi hidup hang, hang akan duduk dalam keadaan tenang. Allah akan bagi dekat hang segala kebaikan. Apa dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Setelah berapa lama burung ni lalu lagi sekali. Tengok-tengok burung yang tadi ni subhanallah, yang sepatutnya dia panjang keadaan dia yang susah tu, mengikut kepada apa yang disebutkan oleh malaikat tu. Tiba-tiba tengok dia ni dapat makanan elok, burung bulu dia pun jadi cantik. Lalu kata dekat dia, macam mana keadaan hang dapat macam ni? Bukankah hari tu malaikat tu kata, tak tahu, aku pun tak tahu. Tapi aku beramal dengan apa yang malaikat tu sebut. Alhamdulillah ala kulli hal. Akhirnya Allah bagi kat aku nikmat. Betul lah macam mana Allah sebut dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya Allah akan tambahkan untuk kamu. Apa masalah dengan kita ni? Masalah kita ni komplain. Semua tak kena. Serba tak kena. Apa yang kena? Tak tahu apa yang kena. Semuanya tak kena. Tengok ni 2-3 hari ni berapa lama ni. Apa yang dia tak komplain? Bergaduh, sama-sama kita bergaduh. Kau ni kata kau ni kata kau ni kata. Bila nak habis ni? Tak tahu bila nak habis. Selagi kamu komplain, selagi itu Allah akan bagi dekat kamu banyak benda lagi kamu nak komplain. Tapi nak buat macam mana ni? Ingat, Nabi ajak kat kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah atas setiap keadaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka bila kita ada yang tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanda Allah redha dekat kita. Kata Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, sallallahu alaihi Muhammad, Allah akan memberikan kepadanya jiwa yang kaya. Jiwa dia akan sentiasa rasa kaya, sentiasa rasa cukup. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kadang-kadang harta tak cukup, tapi dengan jiwa yang cukup, dia akan merasa cukup. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu penting. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan dapat apa ni? Dia akan dikurniakan rezeki dengan jalan yang suci dan halal. Allah akan bagi kat dia rezeki. Rezeki yang dia dapat, rezeki yang halal, rezeki yang suci. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan
Allah akan mencabut daripadanya apa ni? Angan-angan yang panjang. Salih ala Sayyidina Muhammad. Cabut daripada perasaan iri hati dengan manusia yang lain. Dan bermacam-macam lagi kelebihan yang akan dapat. Selain daripada awal yang kita sebut tadi ni, Allah akan izin dia, Allah akan bimbing dia untuk melakukan kebaikan. Dan Allah akan menghalang dia daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Saya nak bawa satu kisah. Sebagai penutup orang kedua ni kan. Ada penutup lah ni, Da'i Ahmad kan penutup kan. Ini kira penutup Ustaz. Kan penutup dah? Okey. Kira penutup Ustaz. Penutup dah. Ada satu kisah. Dia, Salih ala Sayyidina Muhammad, ni nak cerita sifat kita ni. Dia pergi jumpa dengan guru dia. Syekh dia. Dia kata kat syekh dia, wahai syekh, saya ada duit yang lebih. Saya ada duit. Dan saya nak pergi haji kali kedua, kata syekh. Kata dia kepada syekh tu. Tapi bagus juga dia nak pi haji pun dia pergi tanya guru dia. Bagus. Ada orang macam ni dia bagus. Salih Sayyidina Muhammad. Dia nak pergi haji kali kedua, dia tanya guru dia. Guru dia kata apa? Kamu nak pergi haji? Ya. Dah pergi dah haji? Itu dah pergi dah. Ni nak pergi kali kedua? Alhamdulillah. Cuma saya nak tanya pada kamu, kamu nak pergi haji ni pasal apa sebenarnya? Sebenar-benarnya pasal apa? Jawab ikhlas. Nombor 1. Adakah kamu pergi haji kali kedua ni sebab kamu nak cari redha Allah? Itu. Ataupun kamu yang kedua, kamu ada duit yang lebih. Kamu tak tahu nak guna duit ni pergi mana. Ini kamu nak guna duit ni untuk pergi haji. Yang kedua. Ataupun yang ketiga, kamu sangat rindukan Baitullah. Sehingga kamu teringat nak pergi dan kamu nak pergi lagi sekali. Jawab betul-betul. Kamu nak pergi ni pasal apa? Lalu agak-agak apa dia jawab? Da'i Ahmad? Agak-agak dia jawab apa? Agak-agak lah. Kalau saya yang kedua Ustaz dia jawab. Agak. Ya, dia jawab standard kita jawab lah. Saya nak cari redha Allah. Bunyi tu. Mimpi ni pasal apa ni? Sebab saya nak cari redha Allah. Nak Allah redha kat saya. Sebab tu saya nak pergi. Maka Syekh jawab apa kat dia? Syekh kata, kalau kamu nak cari redha Allah, tidak semestinya, tidak semata-mata kamu pergi haji kali kedua. Kamu boleh cari redha Allah dengan pergi bagi makan orang miskin yang duduk sebelah rumah kamu. Pergi cari tengok ada tak dekat kampung kamu tu orang-orang yang tak ada makan. Pergi bagi mereka makan. Ada tak orang-orang yang susah kat sini? Pergi tolong mereka. Ada tak orang dalam hutang? Pergi selesaikan hutang mereka. Itu pun jalan kamu untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya salah Ustaz. Saya yang salah. Sebab dia nak cari redha Allah bukan semata-mata macam tu. Kalau nak cerita dia dah tunai haji dah, dia dah tunai dah kewajipan haji dah. Tapi ada orang yang susah dekat tempat dia yang dia boleh tolong untuk dia dapat redha Allah. Maksud jalan Allah, jalan untuk cari redha Allah ni banyak, bukan semata-mata yang tu. Maka subhanallah, akhirnya dia jawab apa? Akhirnya dia jawab, sebenar-benarnya Syekh, sebenar-benarnya ya Syekh, bukan itu. Sebenarnya saya rindukan Baitullah. Sebab tu saya nak pergi lagi sekali. Itu cerita dia. Sebenarnya dalam kehidupan kita sebenarnya kita banyak menggunakan, menjustifikasikan mencari ridha Allah. Padahal dia lebih kepada nak memuaskan apa yang keinginan yang ada dalam hati kita. Sama ada dia bentuk kebaikan ataupun apa saja, kita selalu duk justify, aku cari ridha Allah. Tapi bila kita bertembung dengan pujian manusia, bila kita bertembung dengan kejian manusia, hati kita hancur, hati kita luluh, hati kita seronok. Sebenarnya bukan kita nak cari ridha Allah. Hati kita masih terikat dengan pujian dan kejian dan hubungan kita sesama manusia. Jauh, maka usahalah untuk bersihkan hati dengan zikrullah. Usahalah untuk duduk pada majlis-majlis ilmu supaya kita dapat bimbingan. Salih ala Sayyidina Muhammad, munajat kita. Salih ala Sayyidina Muhammad, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salih ala Sayyidina Muhammad, berkhalwah dengan Allah SWT. Ni jalan-jalan supaya kita dapat mencari jalan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tuan-tuan dan Terima rahmat Allah. kasih Ustaz Jafri. Tadi Ustaz Jafri ada sebut tentang 2-3 hari ni tengok orang bergaduh kata aku kata tak. Saya yang tak boleh lupa tu Ustaz Jafri, sama-sama depa duduk bertelagah tu, tiba-tiba ada satu suara tu. Suara tu mahal. Yang berhormat. Duduk yang berhormat. Yang berhormat duduk. Duduk yang berhormat. Yang berhormat, duduk yang berhormat.
Yang tu suara yang paling mahal sekali. Sampai buat mimpi tu, Ya Muhammad. Duduk Ya Muhammad. Duduk Ya Muhammad. Anda faham sudah. Allah. Tarik balik Muhammad. Tarik balik Muhammad. Point of order Muhammad. Point of order. Aduh, subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah. Cukup 1 jam 60 minit kita bersama pada malam ini. Terlalu banyak butiran-butiran mutiara yang disampaikan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas sebentar tadi. Begitu juga panel kita iaitu Ustaz Jeffrey Mahmudi. Jadi apa pun tuan-puan dirahmati Allah, kita kena berusaha untuk mencari redha Allah yang utama. Caranya seperti mana yang disebutkan yang berbahagia Ustaz Jeffrey tadi, selalu bersihkan hati. Walaupun perlawanan tu tetap ada, tapi kita kena usaha dan bersihkan hati supaya kita benar-benar dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada penyelaras Tuan Haji Muhammad Arsyad atas anjuran program kita pada malam ini. Begitu juga kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Begitu juga kepada Ustaz Jeffrey. Tidak lupa juga kepada penonton yang menyokong program kita pada malam ini. Terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jika ada persoalan mengenai Pusat Pendidikan Al-Barakah, tuan-puan boleh hubungi Puan Zainab pada yang telah dipin, nama yang telah dipin di bahagian ruang komen itu tuan-puan dirahmati Allah. Jadi mungkin Haji Arsyad ada apa-apa kata-kata terakhir, dipersilakan sebagai penyelaras kita pada malam ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam esok kita masih bersama dengan Datuk Ustaz Kazim dan insyaAllah tetamu kita besok Ustaz Muhammad Cik. InsyaAllah kita sama-sama tunggu untuk malam esok. Itu saja Dai, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua panel kita. Terima kasih kepada penonton. Kita jumpa lagi. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam esok insya-Allah.